Assalamualaikum, kembali di channel saya Hafiz Is. Setelah lama tidak ke udara disebabkan cabut gigi geraham, masih terasa lagi bekas suntikan di lelangit. Weh, sakit weh. Itu sebab saya malas kalau bab-bab yang melibatkan jarum-jarum ni. Terasa dia punya suntikan. Hampir seminggu jugalah saya tak makan. Makanlah tapi nak main telan-telan je lah. Apa yang saya lihat di dunia MotoGP pasukan Yamaha agak berserabut, agak bercelaru untuk mencari pengganti Maverick Vinales di tahun 2022. Setelah mereka bersama Maverick Vinales menamatkan kerjasama untuk tahun 2022. Jadi pasukan Yamaha hanya melihat sekitar pelumba di kelas perdana MotoGP. Ada yang dikaitkan dengan Miguel Oliveira. Tapi Miguel Oliveira awal-awal dah bagi signal, kata dia ingin bersama pasukan KTM untuk mengejar kejuaraan, untuk mengejar podium. Ada juga dikaitkan dengan pelumba WSBK Yamaha iaitu Jared Gerloff yang menggantikan Morbidelli tempoh hari di Belanda. Ada juga yang dikaitkan dengan pelumba WSBK juga daripada Yamaha iaitu Toprak Razgatlioglu. Nama dia agak payah pelumba Turki ni. Kalau nak ikut pasaran di Moto2 buat masa ini, ramai yang telah dipegang oleh pasukan-pasukan kelas perdana. Antaranya Remy Gardner, Ralf Fernandez, Marco Bezzecchi, mungkin ke Aramco 46, Fabio Di Giannantonio milik pasukan tim Gresini. Siapa lagi? Aaron Canet milik pasukan Pons di Moto2 untuk tahun 2022. Kalau nak ikut, pasukan Yamaha boleh melihat ke pelumba-pelumba Moto2. Dia tidak boleh berharap di kelas perdana MotoGP seperti yang dilakukan oleh pasukan satelit Yamaha dulu, iaitu pasukan Yamaha Petronas mengambil Fabio Quartararo untuk menjadi pelumba pasukan Yamaha satelit, yang akhirnya membuahkan hasil dan juga menjadi anak emas pasukan Yamaha Factory. Ini makan tahun Yamaha akan menjaga Fabio Quartararo. Jika betul Franco Morbidelli ke pasukan Yamaha Factory, bermakna di pasukan satelit Yamaha ada satu kekosongan. Jika Valentino Rossi bersara, bermakna ada dua kekosongan. Jadi di sini pasaran agak terhad untuk kelas perdana MotoGP. Pasaran pelumba Yamaha boleh melihat juga antara pelumba-pelumba yang masih ada di pasukan Moto2. Mereka pun boleh mengambil Joe Roberts ataupun Ai Ogura, pelumba Jepun, ataupun Jorge Navarro. Jorge Navarro ni teammate, rakan sepasukan Fabio Di Giannantonio. Kalau nak ikut prestasi, lebih kepada Jorge Navarro yang ketika itu bersama pasukan Speed Up. Sekarang dikenali sebagai dikenali sebagai Bosco Scuro. Tak tahulah ini bahasa apa Spanyol kot. Bahasa Spanyol kot ke bahasa Itali. Mungkin pasukan Yamaha akan melihat di tim nama tim tu Petronas Pinta Moto2, iaitu Kvyat dan juga Jack Dixon. Ni andaian saya lah, anggaran apabila saya melihat di suasana sekitar MotoGP. Rasa saya tak salah kalau pasukan Yamaha mengambil pelumba di Moto2. Masalah Yamaha ni, dia tidak melihat ke depan.
seperti pasukan KTM. Pasukan KTM daripada Moto 3, Moto 2 dah ada dah. Bakal pelumba pengganti untuk kelas-kelas yang sedia ada. Mereka tidak berada di situasi tersepit, baru mereka membuat penilaian. Yang itu agak payah. Sepatut mereka dah train daripada awal, pelumba di Moto 3, Moto 2. Jadi bila terjadi apa-apa, mereka ini boleh diserap masuk. Bagi saya, pelumba-pelumba di Moto 2 masih ada lagi lah 3-4 orang yang boleh diserap masuk ke pasukan Yamaha. Kena berani lah, kena berani mengambil pelumba di Moto 2 untuk mengisi kekosongan yang sedia ada. Mereka tidak boleh mengharapkan pasaran pelumba di kelas perdana MotoGP. Tapi kalau Miguel Oliveira masuk ke pasukan Yamaha pun agak struggle. Elok-elok boleh mengejar podium, mengejar kejuaraan di pasukan KTM. Nak bagi serasi nanti, podium pun tak ada, duduk di belakang-belakang. Seperti yang terjadi di pasukan Repsol Honda, iaitu Paul Espargaro. Agak bergelut jangan kata nak kejar kelompok depan. Nak bersaing di kelompok depan pun agak kepayahan. Tapi itulah keputusan yang dibuat sebelum ini atas kerelaan sendiri. Jadi nak kata apa pun tak boleh. Jadi apa pun kita tunggu pelumba Yamaha untuk tahun 2022 kelas perdana MotoGP. Ada 2 kekosongan ada 2 kekosongan kalau Valentino Rossi bersara Franco Morbidelli ke pasukan factory. Jadi bermakna ada 2 kekosongan. Tapi kalau Valentino Rossi tidak bersara, ada 1 kekosongan jika Franco Morbidelli ditarik ke pasukan factory. Tapi bagus jugalah Franco Morbidelli ditarik ke pasukan Yamaha factory, iaitu Yamaha Monster. Jadi bermakna pasukan satelit saja yang perlu mencari pelumba untuk mengisi kekosongan tahun 2022. Joe Roberts boleh juga penerus legasi Wayne Rainey, mendiang Nicky Hayden. Pelumba-pelumba USA dahsyat Walaupun mereka tidak banyak pelumba ada satu-satu, tapi mereka telah memenangi banyak gelaran kejuaraan MotoGP. Tahun ni piala akan dibawa ke Perancis. Johan Zarco nampak happy terbang-terbang dia dekat langit cuti sebulan kan. Kegembiraan kerana sekarang ni Johan Zarco berada di kedudukan kedua. Nampak happy lah masuk bermula perlumbaan nanti. Struggle balik lah tapi apa pun, mata pun dah 100 lebih berbanding yang sedia ada Fabio Quartararo mata pun dah 1 lebih. Jadi payah jugalah rider-rider yang sedia ada nak kejar. Jadi jika tidak apa-apa, piala akan dibawa ke Perancis. Bukan piala Euro piala kejuaraan MotoGP. Apa pun kepada anda, kita jumpa lagi di lain hari, InsyaAllah. Ada je cerita, tapi itu gigi saya lah masalah. Tak dapat saya nak buat video nak bercakap pun tak dapat Jadi apa pun, terbaik kepada anda, kita jumpa lagi.